Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Yizi Chan. So hari ni, topik hari ni adalah penandaan market structure and then jenis market lah. Untuk penandaan market structure ni, saya akan fokus kepada market structure bagi downtrend First of all, kita akan start dahulu untuk jenis market. Antara market yang popular sekejap. Jenis market yang pertama yang popular, maksudnya main market lah. Yang pertama adalah stock lah. Stock. And then yang kedua adalah foreign exchange. Ni besarkan sikit. Okay, forex. Dia punya short form je lah. And then yang ketiga adalah commodity. Commodity contohnya macam gold, silver ataupun crude palm oil. Okay, itu adalah contoh main market. Ini adalah dia punya main market lah. Yang popular. And then selain daripada itu, kita ada instrumen. Okay, kita ada instrumen ataupun kita akan panggil dia sebagai derivatif. Instrumen ataupun derivatif. Instrumen ataupun derivatif ni dia akan bergantung kepada main market tadilah. Sama ada stock, forex ataupun commodities. Jadi you guys kalau contohnya involve dekat derivatif, dia punya structure dia akan bergantung kepada main market lah. Sama ada stock, forex ataupun commodities. Salah satu instrumen yang ada yang basically main lah. Contohnya adalah option. So option ni selalunya relate dengan stock And then yang kedua adalah futures. Futures famous. And then kita ada CFD. Contract for difference. Short form dia sebagai CFD CFD. So ni adalah salah satu instrumen, contoh instrumen ataupun kita panggil dia sebagai derivatives. So sama ada option, futures ataupun CFD ni dia akan bergantung kepada main market tadilah. Cumanya untuk main market ni, let's say kalau kita nak profit, dia akan satu arah saja. Ni untuk main market lah. Kalau instrumen dan derivatif ni, kita ada dua arah. Market dua arah. Kita boleh profit dalam keadaan buy. Kita boleh profit juga dalam keadaan sell lah. So contohnya kalau market turun pun, kita boleh still dapat peluang untuk profit dalam market. Tapi kalau main market, dia satu arah saja. Kalau nak profit, satu arah saja. So kalau let's say hedge fund, dia akan involve dekat main market and also kepada instrumen yang lain lah. Sebab apa? Sebab dia kena kawal risiko. Okey, begitu juga dengan trader retail. Kena diversifykan kepada beberapa market dan memanfaatkan instrumen yang adalah dekat dalam investment.
Okay, contohnya commodities. Let's say lah kalau dekat Malaysia, CPO. Saya rasa semua orang tahu pasal CPO, crude palm oil. So CPO ni dia adalah main market. Jadi kalau let's say nak profit, dia kena satu arah saja. Kalau dekat main market lah. Tapi kalau let's say kita involve kepada futures, contohnya FCPO, futures crude palm oil. Jadi kalau kita involve kepada futures yang relate dengan CPO, crude palm oil main market tadi, dia punya structure dia akan lebih kurang sama dengan main market lah. Tapi kita boleh buy, kita boleh sell dekat futures. Market dua arah. So hedge fund selalunya akan involve kepada main market dan juga derivatif ataupun instrumen. Dia tak ada nak pilih-pilih bulu ke kan, nak stock ke, forex je ke, komoditi je ke. Dia kena diversifykan portfolio lah. Itu yang sebenar-benarnya. Okay, so let's say kalau kat luar sana, duk gaduh-gaduh, antara stock, antara forex, antara komoditi tu, avoid je lah. Sebab antara salah satu market tu dia akan melengkapi. Ataupun dia akan beri hint. Okay, nak lagi kalau benda tu mengenai correlation lah. So kalau correlation tu dia ada calculation dia. Kalau nak diversifykan kepada beberapa market pun, kena tahu correlation dia macam mana. Okay. Kalau dah tahu correlation, so anything news, you tahulah dia impact tak kepada market lain. Itu sangat penting. Tak boleh ignore benda ni. Sebab kadang ada orang ingat, nak trade forex je. Nak trade komoditi je. No, sebenarnya kena diversifykan portfolio. Kena ada awareness lah. Tapi selalunya dekat luar sana dia akan fokus kepada technical analysis sahaja. Dia tak ada bagi tahu pun yang kena diversify portfolio. Okay, jadi ini adalah popular main market dan juga derivative. Kena ingat kalau derivative, kita boleh buy dan kita boleh sell. Maksudnya boleh peluang dapat profit lah. Sama ada market bullish ataupun bearish. Kalau dekat main market, dia hanya satu arah saja. Kalau nak profit, kena dalam keadaan buy lah. Maksudnya satu arah je lah. Dan saya akan ulang lagi sekali. Derivatif ni dia akan berpandukan kepada underlying asset lah. Iaitu main market. So kalau structure dia berbeza sedikit pun, at least dia inline juga. Dia akan nampak identical juga dengan main market lah. Terutamanya futures. Contoh let's say KLCI KLCI index. KLCI, jadi kalau untuk futures FKLI lah. You guys boleh pergi dekat TradingView. You boleh tengok KLCI, FBM KLCI dengan FKLI punya structure. Tengok. Dia lebih kurang identical ke tidak? Selalunya dia akan refer kepada main market lah. Kalau untuk futures ni. Boleh buka TradingView. So ni adalah general information mengenai jenis market dan juga derivatives. Produk investment ni. Dan then seterusnya kita akan pergi pula kepada market structure lah. In this case saya akan fokus kepada penandaan market structure bagi bearish sahaja dahulu. Tanda mana lah kat sini? Kat sini ke? Inilah Maksudnya downtrend lah. Dekat dalam market ni kita ada uptrend, kita ada downtrend, kita ada sideways So untuk market downtrend. Market structure. Downtrend.
Untuk market structure downtrend, kena tahu apakah yang menjadikan dia structure downtrend tu, dia punya ciri-ciri dia adalah apa? Ciri-ciri dia adalah mudah saja. Yang pertama adalah dia sentiasa membuat sentiasa membuat apa? Membuat lower low. Ataupun short form dia kita akan panggil sebagai LL lah. LL. Lower low tu dia adalah support . Low itu adalah support. Lower low tu maksudnya support yang lebih rendah daripada support yang sebelumnya lah. Jadi kena tahulah . And then yang kedua adalah sentiasa membuat apa? Lower high. Okay, ataupun kita panggil short form dia sebagai LH. Okay, LH. Ni adalah ciri-ciri market structure bagi downtrend. Sentiasa membuat lower low, sentiasa membuat lower high. Low tadi saya dah bagi tahu dia adalah support. Term lain bagi support. Okay, jangan ingat ni benda berbeza ke, teknik lain ke apa. And then high ini adalah resistance. Kalau lower high maksudnya resistance yang lebih rendah daripada resistance yang sebelumnya. Ini adalah ciri-ciri bagi market structure downtrend. Ni benda basic ni. Tapi jangan ignore basic . So let's say kalau saya tunjukkan secara teori dekat area sini untuk penandaan. Saya tandakan dekat area sini ini adalah sebagai L. Ataupun kita letak dia, ataupun kita sebut dia sebagai low lah . Short form saya akan letak sebagai L. Jadi ini adalah support lah . Adalah support. And then dekat sini adalah high. Waktu dekat area sini, price dalam keadaan uptrend lah. Okay, dekat area sini, price masih lagi dalam keadaan uptrend. Maksudnya dia naik ke atas lah. You nampak structure tu secara kasar dia naik ke atas. Macam mana kita nak tahu dia ada ciri-ciri nak turun? Jika dia membuat dua ciri ni. Dah cukup dua ciri ni, market structure downtrend tu akan ada lah. Okay. Sentiasa membuat lower low. Sentiasa membuat lower high. So dekat sini kita nampak dia break support dekat sini membentuk another support yang lebih rendah. So kita akan panggil dia sebagai lower low. LL. And then seterusnya kita mengharapkan dia melakukan lower high. Macam mana kita nak tahu dia membuat lower high? Okay, waktu price naik macam ni kita tak tahu sama ada dia nak buat lower high ke atau membuat higher high. After dia breakout structure lower low dekat area sini, barulah kita tengok sama ada resistance ini lebih tinggi daripada resistance sebelumnya ataupun lebih rendah. Bila dia dah breakout kat sini, ini adalah LH, lower high. So bila dia dah buat lower low,
And then dia dah buat lower high. Maksudnya dia dah ada ciri-ciri market structure downtrend lah. Sebab dah ada 2 ciri complete bagi market structure downtrend. Begitu juga seterusnya. Dia breakout dekat sini. Maksudnya kat sini adalah support yang lebih rendah daripada support yang sebelum ni. Dia create lagi another lower low, LL. And then dekat sini, dia buat another lower high. Okay. LH kat sini. Begitu juga seterusnya lah. So ini adalah contoh market structure downtrend LH. Dari sini. Nampak resisten ini lebih rendah daripada resisten yang sebelumnya. Sentiasa membuat resisten yang lebih rendah daripada resisten yang sebelumnya. Dia kena start buat daripada lower low dululah. Dekat sini lower low. Create lagi another lower low. Create lagi another lower low. So ini adalah ciri-ciri downtrend. Market structure downtrend. So far clear untuk ciri market structure downtrend ni. Hello. Wah, senyap sangat ni. Malaikat lalu ke? Okay. And then seterusnya kita akan pergi untuk contoh penandaan dekat chart lah So in this case ini adalah contoh chart Euro Canada. Sekarang saya tengah buka time frame H1. Okay, time frame H1 di line chart. So kena sedar line chart ni dia punya datanya hanyalah close price sahaja. Okay, datanya hanyalah close price sahaja. Jadi penandaan market structure tu kita akan tanda di close price lah bagi line chart. Line chart dia punya datanya hanyalah satu sahaja. Close price. You boleh tandakan market structure tu dekat mana-mana chart. Tapi in this case saya fokus kepada penandaan dekat line chart dahulu. So in this case dekat area sini kita akan nampak secara kasar price naik ke atas. Secara kasar So ini dekat penghujung je ni. Kalau saya tandakan dekat area sini, ini sebagai L. L itu adalah support. Make sure kena tahulah basic support and resistance. Sebelum ni saya pernah highlightkan mengenai basic bahagian candlestick. Bahagian data candlestick. At the same time, untuk penandaan support resistance tu. So dekat sini, ini adalah L. Support di line chart lah. And then dekat sini adalah H. Resistance di line chart. And then price turun, breakout low dekat sini. Support dekat sini. Dia create another lower low. So kita akan letak ini sebagai LL. Support yang lebih rendah daripada support sebelumnya. Dia baru membuat satu ciri. Kita nak
dia ada dua ciri lah. Membuat lower low, membuat lower high. Supaya kita boleh identify dia betul-betul ada apa? Ada kemungkinan nak buat downtrend lah. Jadi kita tak tahu bila dia nak buat lower high. Maksudnya resistance yang lebih rendah daripada resistance yang sebelumnya yang telah kita tandakan. So macam mana kita nak tahu dia akan membentuk another lower high ni? Kita nak identify after dia breakout structure dekat sini. Lower low yang memecahkan low sebelum yang telah kita tandakan. Okay, waktu dia membuat lower low ni, yang paling rendah sebelum nak reverse ni, berdasarkan formation di H1 line chart ni, dia mungkin akan membuat beberapa structure. Dekat sini ada resistance. Tapi dia create lagi another resistance. Kita nak tunggu after dia breakout lower low ni dulu. Baru kita baru kita tanda structure lower high. So after dia breakout structure lower low ni, barulah kita identify di manakah lower high. Okay, dekat area sini. Dan kalau kita perhatikan, resistance dekat sini masih lagi rendah daripada resistance yang sebelumnya yang telah kita tandakan. Dah cukup dah ciri yang pertama, sentiasa apa? Ciri pertama membuat lower low, and then ciri yang kedua membuat lower high. Okey. Bagus soalan ni. Salam cikgu, kadang H1 tunjuk break L and buat lower low, tapi di H4 cuma act as RBS. So itu bukan signal market nak reversal kan? That's why saya nak you fokus kepada penandaan ataupun konsep pemahaman market structure dahulu. Okay. Untuk formation, ada orang tanya dekat luar sana, time frame mana yang valid, time frame mana yang valid. Betul? I think kena tukar pertanyaan tu. Maksudnya trader-trader yang kat luar sana, lain daripada tanya time frame mana valid tak valid, kena tanya time frame mana yang lebih efisien. Okay. Untuk time frame mana yang lebih efisien adalah posture formation yang lebih besar. Maksudnya dia link dengan higher time frame lah. Kalau formation besar, higher time frame. Formation di time frame besar diikuti dengan sentimen dia lebih penting daripada formation yang lebih kecil. Kalau nak refer formation yang lebih kecil, make sure dia link dengan formation yang lebih besar untuk meminimalkan risiko. Risiko tetap ada, tapi dia lebih rendah risiko kalau kita fokus kepada formation yang lebih besar. Ini ada dalam buku The Handbook of Technical Analysis chapter pertama. Yang buat buku tu adalah yang bersertifikat lah. Tapi dia explain tu dalam bentuk teori. Jadi kena memanfaatkan lah. So buku teknikal tu, walaupun dalam bentuk teori, kalau betul-betul fahamkan, sebenarnya dia bermanfaat lah. Cuma dia punya pages dia tu memang banyak lah. Untuk satu buku mungkin dalam 1000 pages, mungkin dalam 700 lah tu paling rendah. Tapi walaupun chapter dia banyak, dia dah banyak highlightkan mengenai manipulation. Okay, contohnya price buat spring sebelum naik ke atas. Dia ada highlightkan mengenai fake out. Sama ada sedar ataupun tak sedar lah. Dan at the same time, kadang-kadang buku teknikal tu, dia akan explain dalam bentuk term lain. Padahal benda tu, term tu relate dengan benda yang telah kita pelajari. Cuma dia sebut tu menggunakan term lain. So, buku teknikal yang ilmiah tu memang function. Tapi kena memerlukan study yang banyak lah. Kena sabar. Okay, jadi untuk pertanyaan tadi, untuk time frame, better time frame besar. Tapi in this case, saya nak fokus kepada konsep pemahaman macam mana nak tandakan market structure downtrend. Kena make sure ada dua ciri lah. Okay, sentiasa membuat lower low, sentiasa membuat lower high. Lower low, lower high. Kalau dia masih lagi membuat lower low, lower high, lower low, lower high, ciri-ciri downtrend tu masih lagi ada. Okay. So in this case kat sini, dia buat lagi another lower low kat sini. So ini kita akan letak sebagai LL lah. And then dekat area sini,
Kalau kita nak identify, in this case, dia punya structure tak sebanyak yang ni. Okay. Kita tanda lower high tu yang paling tinggi, tapi make sure dia tak melebihi high dekat area sini lah. So in this case, kat sini, bila dia breakout structure, baru kita identify ini adalah resistance yang lebih rendah daripada resistance yang sebelumnya. So kita akan letak dekat area sini sebagai lower high, another lower high. So dia sentiasa membuat lower low, sentiasa membuat lower high. High itu adalah resistance, low itu adalah support. Okay, kadang-kadang ada orang tak tahu. Term-term tu kena biasakan lah. Ni term-term saya letak term-term standard saja. So dekat sini pun ada another LL. And then dekat area sini ada LH. Untuk penandaan, let's say kalau kita membuka satu chart, contohlah nak buat case study ke backtest ke apa ke, apa yang kita buka pada ketika itu, contohnya line chart. And then time frame apa yang kita buka, H1. And then tarikh bila ke apa, kita fokus sahaja dekat area situ dahulu. Sebab kita fokus untuk memahamkan konsep market structure. And then kalau dah faham macam mana nak tandakan, baru boleh pergi ke tempat lain pula. Kena ingat untuk line chart ni dia punya data dia limited sahaja. Datanya hanyalah close price sahaja. Kalau candlestick chart kita ada 4 data. So 4 data tu kita boleh dapat maklumat yang lebih detail lah. So kat sini dia create lagi another lower low. So ciri-ciri downtrend tu berdasarkan formation di H1 masih lagi ada. And then dekat sini another lower high. Begitu juga seterusnya. Sorry. Kena tanda tu kalau boleh jangan terlampau rushing. Sebab kadang-kadang bila kita membuat satu case study apa semua, kita akan terignore benda yang kita telah tanda secara basic lah. Yang penting diri sendiri tak ignore case study sendirilah. Jangan ignore basic. Di sebalik basic akan adanya advance. So ini adalah ciri-ciri downtrend berdasarkan di chart Euro Canada H1 line chart. Okay, dekat di sini. So dekat sini kita akan nampak kat sini akan ada beberapa structure. Kena ingat semakin kecil time frame, semakin banyak data. Bila semakin banyak data, semakin banyak structure. Bila semakin banyak structure, semakin banyak noise. So untuk permulaan, terutamanya trader yang baru start, kena familiarkan dengan market structure formation yang lebih besar. Seperti mana yang saya cakap sebelum ni, formation yang lebih besar diikuti dengan sentiment, dia lebih penting daripada formation yang lebih kecil. Tak semestinya formation kecil tak penting. Dia boleh dilinkkan dengan formation yang lebih besar. So dekat sini kita akan nampak ada beberapa structure sebelum dia nak memecahkan another formation lower low kat sini. So bila dia pecahkan, dia create another support kat sini, support kat sini. Tapi saya tandakan dekat area sinilah. Yang paling terendah sekali ketika dia nak mencipta another low high. Okay, begitu seterusnya dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh. Ini adalah ciri bagi market structure downtrend. Kalau buka kepada candlestick chart, macam ni lah. Dia ada extra data, dia ada shadow dan wick di sini. Tapi kalau line chart dia simple saja. Dia still boleh memanfaatkan line chart walaupun data dia kurang, still boleh memanfaatkan lah. Still boleh membuat technical analysis. Dekat MT4 ada 3 je jenis chart. Kita ada bar chart.
kita ada candlestick chart dan kita ada line chart lah. Selalunya untuk penandaan SNR SND, for resistance supply and demand, kita akan fokus kepada penandaan di candlestick chart dan juga line chart. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.